Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Baik, kita nak sambung Kelantan kertas 2. Right, kita mula dengan bahagian A. Soalan pertama, Rajah 1 menunjukkan, sekejap. Tunjukkan pam hidrolik ringkas, hidrolik, simple hidrolik pam dengan luas permukaan omboh B lebih besar dari omboh A. Pam hidrolik ini berfungsi menggunakan prinsip Pascal. Soalan dah mention dah tu prinsip yang diaplikasikan dalam soalan 1. Alright. Soalan pertama, nyatakan prinsip Pascal. So saya dah nyatakan jawapan siap-siap supaya dapat jimat duration video saya lah. So prinsip Pascal atau Pascal principle is stating that pressure exerted, tekanan yang dikenakan ke atas satu sistem bendala yang tertutup, closed fluid, will be uniformly transferred, akan dipindahkan secara seragam. Ini keyword ni, uniformly transferred to the entire part of the liquid, akan dipindahkan secara seragam ke seluruh bahagian liquid ataupun fluid. Dalam kes ni kita pakai cecair. So fluidnya adalah cecair, macam tu. So fluid untuk pengetahuan awak, bendale boleh jadi cecair, boleh jadi gas juga ya. Benda yang boleh mengalir lah. Jadi prinsip Pascal beritahu bahawa tekanan, secara ringkas kalau kita aplikasikan tekanan pada omboh A, yang kita namakan tekanan pada omboh A, maka tekanan itu dipindahkan secara seragam ke seluruh bahagian liquid, dan apa yang terhasil di omboh B adalah tekanan B. Okey, tekanan pada omboh B. Dan kalau kita nak hubung kaitkan, tekanan pada omboh A adalah sama dengan tekanan pada omboh B. Ini dalam konsep, dalam prinsip Pascal. Okey, note that saya menggunakan perkataan atau simbol tekanan, bukan daya. Okey, bukan daya, tekanan yang dipindahkan secara seragam. Daya, kalau kita nak ambil kira daya pula, daya pada omboh A adalah jauh lebih rendah daripada daya di omboh B, atau kita hasilkan daya yang lebih besar pada omboh B. Itulah kelebihan prinsip Pascal. Kita guna daya yang kecil, kita hasilkan daya yang lebih besar. Itu kelebihan dia. Right, moving on to B. Tandakan penyertaan yang betul. Okey, so B ni jawapan tepat dia adalah yang kedua, tekanan pada omboh A. Ingat ya, pressure P pada omboh A adalah sama dengan tekanan pada omboh B. Tekanan sama. Alright. Seterusnya, jika luas permukaan omboh B ditambah, apakah yang berlaku kepada beban? Okey, soalan bagi tahu bahawa jika surface area on the piston B is added. Mana piston B? Kita tengok piston B. Piston B yang ni ya. Piston B, area ni dibesarkan. Areanya ditambah. Apa jadi kepada load? Okey, soalan ni menghubung kaitkan apa? Okey, so formula yang terkait dalam soalan C1 adalah berdasarkan formula tekanan. Okey, tekanan adalah bersamaan dengan daya bahagi dengan luas keratan cross sectional area, luas keratan rentas. Jadi hubungan apa antara surface area dengan load? So kita nak hubung kaitkan antara area dengan force. Jadi kita cuba rearrange. Sebabkan P ni sudah pun jadi constant, maka area kita bawa naik atas, force bahagi dengan pressure. Now kita lihat semula hubungan antara surface area dengan force. Soalan tanya kalau surface area tu dibesarkan. Okey, kalau surface area added, dibesarkan, diluaskan, apa jadi pada force? Jawapannya force akan jadi besar. Hubungan di atas dengan atas kan. Kalau area besar, maka force yang dihasilkan juga makin lama makin besar seiring besar dia. Maka what happen to the load? Jawapannya move upward.
move upwards. So load dia akan naik ke atas kerana force yang dihasilkan bertambah besar, macam tu. Okay, so berikan sebab the force on piston B increases. Itu jawapannya. Disebabkan areanya besar, maka jumlah daya yang dihasilkan juga bertambah. Okay, macam tu. Okay, soalan seterusnya. Nombor 2, rajam menunjukkan 2 buah sel kering. Okay. Setiap satu berlabel 1.5. Mana dia? Dekat sini sel kering. Kenapa pula dia tak nak? Mana dia? Saya punya highlighter tak berfungsi Subhanallah. Kenapa? Cuba hijau pun tak berfungsi juga. Sekejap. Okey, cuba lagi sekali. Two dry cells Okey, so dry cell kat mana? Kat sini. Setiap satunya adalah 1.5 volt. Jadinya untuk elak daripada terlupa, ini susunan siri Belajar susunan siri. Jadi kalau dry cell itu EMF dia 1.5, ini EMF EMF-nya adalah 1.5 disusun secara series. Okey, makanya jumlah EMF, total EMF adalah 1.5 tambah 1.5 bersamaan dengan 3.0 volt. Yang tu kita note down awal-awal supaya kita tak tertinggal maklumat tu ataupun terlupa kan. Okey, so itulah gambaran dia. Kita ada ammeter, ada voltmeter. Okay, voltmeter sambung dekat bateri. Tu kalau awak banyak tengok video saya, awak dah tahu dah ni. Voltmeter kalau sambung kat bateri, ini soalan EMF. Okay, kalau voltmeter sambung dekat konduktor, itu Ohm's law. So switchnya belum on lagi. Kemudian ada satu perintang R dengan nilai 10 ohm. Nilai rintangannya ni, nilai R besar. Okay, so apakah kuantiti fizik? Kuantiti yang boleh diukur yang diwakili oleh bacaan voltmeter. Voltmeter baca apa? Dia tanya apabila switch S terbuka. Apa maksud switch S terbuka? Open maksudnya tidak bersambung ni tidak bersambung. So itu bacaan EMF, electromotive force, atau daya gerak elektrik. Macam tu. Kalau switch terbuka, maksudnya the only litar yang bersambung adalah bateri 2 biji tu dengan voltmeter. So voltmeter baca apa? Voltmeter baca EMF 3.0. Sebaik sahaja S disambungkan, maka litar dah jadi 2 lah kan. Satu litar yang ni, satu lagi litar yang ada voltmeter ni. Maka nilai bacaan voltmeter akan drop. Itu kita panggil voltage drop. Kerana voltmeter sedang membaca potential difference. Beza keupayaan. Tolong study balik siapa yang tak boleh connect tu dengan apa yang saya cakap. Tolong study semula. Voltmeter kalau open, dia baca EMF. Voltmeter kalau closed, dia baca potential difference. Kena tahu beza ni, case 2 ni. Baik. B, apabila switch S ditutup, ditutup maksudnya sambung ditutup. Closed. What can be observed on the voltmeter reading? Tadi saya dah bagi tahu bacaan voltmeter akan berkurang kerana terdapatnya voltage drop. Voltage drop ni pelajar-pelajar kalau kita nak ulang kaji balik, V adalah potential difference. Potential difference. Beza keupayaan. Kalau dia V kecil, namanya voltage drop. Okay, bahasa Melayu saya tak pasti. Voltage drop tak pasti, saya tak berani nak sebut lah. Voltage drop lah V kecil tu. Kalau V besar, kita cari menggunakan formula Ohm's law. V sama dengan IR. Kalau V kecil, iaitu voltage drop, kita darabkan arus juga, tapi dengan R kecil. R kecil ni lah dipanggil sebagai internal resistance, rintangan dalam. Ni saya highlight warna hijau. Kena tahu beza lah. V besar dia darab dengan R besar.
V kecil darab dengan R kecil. Macam tu. Okey. C. Jika bacaan emitter adalah 0.28 ampere. Pelajar-pelajar, bacaan emitter ni bacaan apa? Bacaan arus. Okey. Semasa Swiss S ditutup, hitung rintangan dalam sel R kecil. Soalan suruh cari R kecil. Boleh tak kita cari R kecil? Kita tengok formula apa yang sesuai. Baik, kalau kita perhatikan formula bagi EMF, saya suka untuk pelajar saya mula dengan EMF sama dengan V besar tambah V kecil. Okey, EMF atau daya gerak elektrik adalah V besar tambah V kecil. Tadi kan saya beritahu kan, kalau V besar, I besar R besar. Kalau V kecil, I besar R kecil. Jadi kat sini kita ada maklumat arus, maka kita kena expand lah pula V besar tambah V kecil ni. Macam mana nak expand? Saya buat kat sini. So V besar tadi, I besar darab R besar. V kecil, I besar darab R kecil. So cikgu matematik ni dia pantang tengok ada I ada 2 ni. Jadi cikgu matematik akan kata factorize. Okey, kita factorize. I keluar, R tambah R kecil. Jadi soalan nak cari apa? Soalan nak kita cari nilai R kecil, rintangan dalam sel, rintangan dalam lah kan, R ni. Okey, ganti. EMF tadi, ingat tak EMF kita berapa? Sebab ada 2 biji bateri dalam siri, sini trik dia ni. Kan? Sini trik dia. So, 2 biji bateri dalam keadaan siri. So, 1.5 tambah 1.5 dapat 3. Okey, ganti 3. Arus 0.28. Macam mana dapat ni? Atas ni. Kemudian R besar ada dalam rajah. Cuba tengok. Dalam rajah R besar adalah 10 ohm. Jadi gantilah 10 kat sini. 10 tambah R. So the rest is mathematic. Okay. 3 bagi 0.28. Lepas tu dapat jawapan. Tolak dengan 10. Okay. Tekan calculator. Okay. Jawapan yang awak akan sepatutnya dapat adalah 0.714 dan unitnya adalah ohm. Kenapa unit ohm cikgu? Sebab ni kan rintangan dalaman, rintangan dalam. So rintangan unit dia sentiasa ohm. Pastikan awak dapat jawapan matematik awak betul dan unit adalah tepat. Pastikan unit yang betul. Okay, move on to rajah. Soalan 3. So rajah 3 menunjukkan graf perubahan tenaga kinetik bagi fotoelektron yang dibebaskan dari logam molybdenum terhadap frekuensi. Okay, ni graf dia. Graf K max melawan F. Selalu ni kalau buat pasir selalu ada soalan ni. Ada graf tu kan. Alright, kita kumpul maklumat dulu. Diberi frekuensi ambang. Okay, this is threshold frekuensi, nilai dia. Dan W0. Ni saya buat color lain lah. Sebab nanti confuse pula kan. W0 adalah frekuensi kerja atau work function. Dia bagi nilai-nilai dua ni. Okay. Kemudian kita tengok graf dia. Dia ada label X kat situ. Okay. K-max. Graf dia lurus. Ni ada W0 dekat bawah. So ni W0. Okay. Kita highlight lah kan. Sebab tadi W0 saya buat warna hijau. Jadinya bawah ni pun saya label warna hijau. Okey, tengok soalan tanya apa? What is the physical quantity? Apakah kuantiti fizik yang diwakili oleh X? Tiba-tiba bahasa Inggeris kat atas soalan ni. Tak apa. Apakah yang diwakili oleh X? So, kita tengok X. Soalan ada label bahagian X, iaitu di bahagian sini. X sudah pastinya salah satu daripada frekuensi sebab X dilabel pada paksi X. X dilabel pada paksi X. Kan paksi X tu adalah frekuensi. Okay. So, kita nak tahu X ni frekuensi apa. So, X adalah merupakan frekuensi yang mana di kawasan X adalah K max-nya sama dengan 0 joule. Nilai kinetic energy maksimumnya adalah sama dengan 0 joule.
Okey, kita recap balik konsep dia begini. Okey, konsep untuk photoelectric effect kalau saya boleh ringkaskan lah Saya cerita mungkin tak menyeluruh tapi insya-Allah ada sikit information lah kan. Okey, katalah ni satu metal metal ni seperti dalam soalan dalam molybdenum kan. Soalan bagi tahu molybdenum. Okey, molybdenum ni apabila dipancarkan oleh satu cahaya dan cahaya tu membawa suatu frekuensi, okay, in order for photoelektron dibebaskan, dia ada syaratnya. Ada syarat. Bukan semua frekuensi boleh menyebabkan photoelektron terbebas, release, emission atau emit. Banyak bahasa, banyak perkataan guna tu. This is photoelectron. Bukan boleh keluar macam gitu je. So dia ada syarat dia. Cahaya yang dipancarkan ke atas molybdenum mestilah sekurang-kurangnya mempunyai frekuensi yang sama dengan frekuensi ambang. Milik siapa? Milik metal ni, milik molybdenum ni lah. Threshold frekuensi kita panggil. Kalau yang ni berjaya kita fulfill, kita penuhi syarat dia, maka fotoelektron akan dibebaskan, dikeluarkan daripada permukaan metal tersebut. It is going to be released ataupun emit. Tapi fotoelektron ni hanya dikeluarkan tanpa kinetic energy maksimum, ataupun lebih tepat lagi, tenaga kinetic energy maksimum bagi fotoelektron ni adalah sama dengan kosong. Bahasa mudah dia, kita cuma bagi frekuensi yang ngam-ngam saja untuk dia keluar. Ngam-ngam saja. Saya guna bahasa mudah dia macam tu kan, ngam-ngam saja. Okey, macam mana nak bagi ada kinetic energy maksimum ni? Jawapan ni mudah je belajar. Kita pastikan cahaya itu frekuensinya melebihi frekuensi threshold ataupun frekuensi ambang. Kalau itulah kesnya, kalau kita berjaya buat yang kedua, saya beritahu ni kes nombor 1 kan, situasi nombor 1. Kalau sama, fotoelektron berjaya dibebaskan, tapi kinetic energy maksimum dia kosong. Tapi kalau awak tambah sikit bagi lebih kan, lebih daripada frekuensi ambang tu, maka fotoelektron akan keluar, fotoelektron berjaya keluar, dan kinetic energy maksimumnya bukan kosong, lebih besar dari kosong joule. Maksudnya ada nilai lah. Itulah yang berlaku pada graf ni. Cuba awak tengok. Dalam graf ni, kalau frekuensi dia ngam-ngam sahaja dengan frekuensi asli, maka fotoelektron berjaya dikeluarkan. Sini, fotoelektron atau photoelectric effect berjaya berlaku. Okay. Kalau kita tambah sikit, katalah kat sini frekuensi dia, maka kita cuba tengok bahagian graf ni. Ada tak nilai kinetic energy maksimum? Ada nilai dia. Yang ni nilai dia kosong sebab ngam-ngam. So kita lebihkan sikit. Frekuensi yang kita bagi melebihi daripada frekuensi threshold atau frekuensi ambang, maka kita dapat kinetic energy maksimum yang lebih besar dari kosong. Ni konsep photoelectric effect. Sedikit ulang kaji. Okay. Kalau tak dapat tangkap, sebab yang ni video yang pertama tau, negeri yang pertama saya buat untuk 2023. Awak boleh tengok 2022. Ada banyak saya bincang kat situ. Okay. So tengok ulang insyaAllah. Fizik ni no problem lah insyaAllah. Alright. So itu dia jawapan bagi A. Panjang lebar. Jawapannya adalah threshold frekuensi ataupun frekuensi ambang. Bahasa Melayu kan. Frekuensi ambang. Alright. B. Soalan tanya, hitungkan tenaga kinetik elektron yang dibebaskan dari permukaan logam apabila cahaya biru berfrekuensi. Dia beritahu ada satu cahaya warna biru, ni frekuensi dia, disinarkan ke atasnya. Simple je. Jadi apa maklumat yang kita dapat dari soalan? Kita dapat maklumat frekuensi cahaya. Soalan suruh cari apa? Tenaga kinetik elektron. Okey, tenaga kinetik elektron ni kita akan cari daripada konsep photoelectric effect lah. Okey.
Okey, daripada situ kita keluarkan formula khas untuk photoelectric effect. Kesan photoelectric, sorry yang bahasa Melayu sorry kalau bahasa Melayu saya jarang-jarang sikit keluar kan. So sekali lagi, E sama dengan W tambah K max. Ni formula untuk photoelectric effect. Atau lebih tepat lagi, Einstein photoelectric equation. Okay, ataupun formula. So E ni apa? E ni adalah frekuensi, ini adalah energi bagi cahaya biru. Ada tak soalan bagi energi? Tak ada. Soalan bagi frekuensi. Maka kita boleh expand kepada H darab dengan F. H ni apa pelajar? H adalah Planck constant. Pemalar Planck. Pemalar Planck. Okay, F ni apa? F ni frekuensi ni lah yang kita dapat dari soalan. Okey, sambung formula dia. W apa pelajar? W adalah work function ataupun bahasa Melayunya adalah seperti beri dalam soalan, fungsi kerja. Okey, fungsi kerja. Itu nilai dia 7.36 bla bla bla. Dah ada nilai. Tak apa, kita tulis dulu W sebab memang ada nilai. Kalau soalan tak bagi nilai, maka kita boleh cari work function menggunakan formula H darab dengan F naught. Yang ni untuk perhatian pelajar-pelajar kalau soalan tak bagi. Sebab most of the time kita akan jumpa lagi dalam set yang seterusnya di mana soalan tu tak bagi work function, dia bagi F0 iaitu frekuensi ambang. So take note di sini, tulis dekat mana-mana dulu. Nanti bila dah jumpa, kita cuba buat yang ni. Kemudian K-Max. K-Max ni lah bagi yang belum tahu lagi apa sebenarnya nak cari ni cikgu. Kita nak cari yang ni lah. K-Max, tenaga kinetik elektron. Okey, kerja seterusnya adalah matematik, gantian nilai. Okey, H adalah Planck constant. Planck constant ni dalam soalan diberi Soalan bagi kat sini. Kalau soalan tak bagi, kita boleh semak senarai formula di halaman kedua kata silap saya itu kita boleh carilah nilai Planck constant. Okey, ganti 6.63 darab 10 kuasa negatif 34. Ini nilai pemalar Planck. Nilai frekuensi 6.67. Soalan dah bagi dah darab 10 kuasa 14. Kemudian W is the work function. 736 darab 10 kuasa negatif 20. 7. Okey. Tambah dengan K max. Okey, selesaikan matematik tu dan awak akan dapat jawapan K max. Okey. So okey, K max kita ambil 4 titik perpuluhan So 3.6836 darab 10 kuasa negatif 19 dan unitnya dalam joule. Kenapa unit dalam joule? Kalau pelajar tanya, kenapa dalam joule cikgu? Ni kan kinetic energy. Energy kan dalam joule. Semua tenaga dihitung dalam unit joule. Okey, terus C. Apakah akan berlaku kepada tenaga kinetik jika keamatan cahaya disinarkan bertambah? Ini soalan paling klise. Janganlah salah soalan ni pelajar. Okey, tenaga kinetik jika keamatan cahaya bertambah. Tadi ada tak saya sebut pasal keamatan cahaya? Situasi 1 saya sebut pasal frekuensi sama. Situasi 2 saya sebut frekuensi lebih dari frekuensi ambang. Ada tak saya sebut pasal cahaya tu lagi cerah ke, lagi malap ke? Tak ada. Sebab that tak langsung memberi kesan kepada photoelectric effect. Okay, because the intensity of light does not affect kinetic energy. Does not affect, in fact, photoelectric effect. Photoelectric effect tidak bergantung langsung kepada keamatan cahaya. Ingat yang tu.
So, jawapannya no change because it doesn't affect kinetic energy. Selesai soalan itu. Mari kita sambung soalan 4. Rajah 4 menunjukkan sebuah satelit berjisim 2,500 kg mengorbit bumi dengan laju linear speed 8,500. Okey, boleh tak kita nak label dulu unit? Okey, jisim is M. Nampak ke saya tengah tulis? Nampak kan? Alright. Linear speed V. Satelit itu berada pada ketinggian 54,500 km. Okey, ada dua benda kat sini. Ketinggian is H dan soalan bagi kilometer kat sini pelajar. Ruginya kalau awak tak tahu, kita kena tukar dan masukkan nilai dalam meter. So make sure kita note dekat situ siap-siap. Sebab situlah trik dia. Dekat situ trik dia. Satelit itu dapat mengorbit bumi kerana terdapat daya memusat yang dikenakan ke atasnya. Alright. Tengok gambar. Itu tinggi dia. And kalau awak ni seorang yang banyak dah buat set, awak tahu bahawa tinggi ni tidak termasuk dengan R, iaitu R besar yang merujuk kepada radius bumi. From the center to the surface is the radius of the earth. R besar, yang ni hanyalah H ketinggian. Okay, bagi konsep ni, daya memusat, kita sebenarnya menghitung jarak dari pusat satelit ke pusat bumi, iaitu the orbital radius is actually the value, the sum of R tambah dengan H lah. Ni kena take note, kena mahir. R kecil kita adalah dari pusat satelit sampai ke pusat putaran, iaitu pusat bumi lah. Alright, apakah dimasukkan dengan daya memusat? What is meant by centripetal force? Apa maksud centripetal force? Confirm dia adalah satu force. Nama pun centripetal force, mestilah nianya satu force. Force tu bentuknya macam mana? Yang bertindak ke atas satu jasad yang bergerak dalam circular motion, yang bergerak dalam satu gerakan membulat. Okay. Dan arah daya tu, ni bahagian kedua bagi definisi centripetal force. Daya tersebut, the force is actually in the direction towards the center. Dan arah daya itu adalah ke arah center of the circle, pusat putarannya. Okay, dua bahagian kat situ. Kita pecah dua lah. Okay, so untuk meaning ni kita tak lain tak bukan melalui drilling, dan awak perlu faham dan akan hafal. Sebab apa kena faham dulu? Sebab masa kita hafal, kalau kita tak faham, kita tak boleh nak recall, atau kita susah nak recall balik. So fahamkan dulu, insyaAllah boleh hafal lah, insyaAllah. Okay, saya doakan boleh hafal. Alright, B, soalan bagi maklumat. Jejari bumi, kemudian menggunakan formula ini dan ini. Apa soalan nak ni? Kita tengok. Hitung daya memusat satelit itu. Okey, daya memusat pelajar. Soalan dah bagi formula. Ni inilah dia formula bagi daya memusat. Kita copy sekejap. mv² bahagi dengan R. F sama dengan mv² bahagi dengan R. Punyalah pemurah soalan ni. Dia bagi formula ke awak seketul-seketul. Okey. Tapi jangan pula awak anggap soalan ni soalan mudah. Sebab saya kata tadi, kebanyakan pelajar dia misunderstand R kecil ni. Kita tengok balik R kecil apa ni? R kecil adalah hasil tambah R besar dan H. R kecil adalah jarak dari pusat satelit ke pusat putaran. Benda yang sedang berputar, mengorbit, kepada titik putarannya. Dekat situ pelajar selalu confused. Tu pertama. Kedua, pelajar selalu lupa. Yang ni kilometer pelajar. Kilometer. Jangan ambil nombor ni je. Darab dengan 1000. Atau darab dengan 10 kuasa 3. Kat situ pelajar akan confused. Ditipu di situ. Alright. Okay. So, apa kerja awak nak buat? Kita ganti jisim. Jangan pula pergi ambil
jisim yang salah. Kita nak ambil jisim mana? Okay, tengok soalan balik. Kita nak ambil jisim mana? Adakah kita nak mengambil jisim bumi? Kalau soalan bagi jisim, ada soalan bagi jisim bumi? Tak ada, soalan ni tak ada. Tapi kadang-kadang ada juga soalan cuba tipu awak. Dia bagi jisim bumi kan. Awak jangan ambil jisim bumi. Ambil jisim objek yang sedang mengalami ataupun sedang mengorbit tersebut. Jisim satelit lah. Jangan pening-pening pula. So jisimnya 2500. Okey, kita ganti 2500. Kemudian V adalah orbital linear speed 8500. Sorry scroll up, scroll down. Okey. Nanti siapa yang nak link soalan beritahu saya boleh upload dekat saya punya saya boleh letak link kat bawah lah. Siapa yang tak boleh download kan, beritahulah saya nak cikgu. Kalau tak, awak boleh cari dekat internet ada. Okey, kalau siapa perlukan beritahu. Okey, jangan lupa square, V square bahagi dengan R. R tu adalah radius bumi. Mana radius bumi? 637 10 kuasa 6. 6.37 darab 10 kuasa 6 tambah. Jangan lupa tambah dengan ketinggian satelit tersebut dari permukaan. 54,500 kilo. Tengok ya. 54,500 kilo. Saya letak macam tu dia. Saya panjangkan ni. Okay. So, matematik lah. The rest is math. Your math. Okay. Cuba pelan-pelan. Pause dulu video untuk awak kira. Okay. So, ada paparan kalkulator. Saya harap boleh nampak ke situ. Kita cuba. Saya akan kira yang bawah dulu. So, 6.37 darab 10 kuasa 6. Kemudian saya tekan kanan. Saya kurungkan balik sebab ada kuasa-kuasa ni kita takut juga kan. Nanti dia tersalah calculate. 545,000 darab 10 kuasa 3. Tekan kanan, tutup kurungan. Okey, selesai saya klik yang bawah, saya tekan sama dengan. Okey, ni jawapan bagi bahagian bawah. Kemudian saya terus tekan kurungan. Jawapan tadi dia save tau. Kalkulator awak dia save. So, awak jangan takut lah kita nak buat. Kita nak key ini atas. Lepas tu nak tekan bahagi answer. Macam tu. So, 2500 darab dengan 8500 kuasa 2. Kemudian kita tutup kurungan. Kemudian tekan bahagi, tekan button answer. Button answer ni untuk recall balik jawapan tadi. Jawapan yang baru kita dapat tadi kan. Tak payah kita key in lah kan. So, hit lah sama dengan. Tu jawapan awak. 2967.39. So, kita ambil dekat situ. 29. Berapa tadi? 67.39. Dan jawapan awak mesti ada unit. Unitnya adalah Newton. Kenapa Newton? Sebab daya. Tak kira lah daya tu daya apa. Daya memusat ke tak pusat ke. Dalam Newton. Okey. Terus kepada nombor 2 Roman. Pecutan memusat. Sama juga. Pecutan memusat pun soalan ada bagi formula kan. Ni pecutan memusat. A sama dengan V square bahagi dengan R. Okey. So, A sama dengan V square bahagi dengan R. Lepas tu awak tekan, awak gantilah kalkulator maklumat apa yang awak dapat tadi. Okay. Okay, V square tadi berapa tadi? V square kita 8500 kuasa 2. Kemudian R. R tadi jangan lupa, R masih lagi sama 637 6.37 darab 10 kuasa 6. Kemudian tambah dengan 54500 darab 10 kuasa 3. Okey, so pecutan memusat awak
sepatutnya dapat jawapan berapa? Okey, 1.1869 dengan unit MS negatif 2. Kenapa MS negatif 2? Sebab ni kan pecutan, tak kira lah pecutan apa pun. Pecutan graviti ke, pecutan memusat ke, mesti dalam MS negatif 2. Alright, soalan C. Terangkan bagaimana satelit itu boleh mengekalkan gerakan dalam orbit membulat. Macam mana satelit itu boleh kekal je duduk dalam track dia. Okay. So, jawapannya adalah when the satellite move in a circular orbit with corresponding linear speed. Apabila satelit itu bergerak dengan laju yang namanya linear speed, maka the satellite experience free fall. Satelit tu akan mengalami jatuh bebas disebabkan oleh daya graviti yang terhasil, gravitational pull, daya tarikan graviti. So, daya tarikan graviti ni sentiasa bertindak ke arah pusat bumi. Okay, the gravitational acceleration always acted towards the center of the earth. Dan itu menyebabkan satelit tu kekal di tempatnya. Kebanyakan soalan kan, dia akan tanya apa jadi kalau linear speed satelit ni, speed kepada satelit ni, speed dia lebih rendah daripada linear speed. Linear speed. Apa jadi? Dia akan fall to lower orbit. Dia akan jatuh ke orbit yang lebih rendah. Sebab dia makin perlahan. Dia macam tali tau. Kita punya analogi, seolah-olah awak sedang putarkan satelit itu mengelilingi bumi guna tali. Kita hayunkan tali itu kan. Kalau awak tiba-tiba memperlahankan ayunan awak tu, maka satelit akan jatuh to lower orbit. Dia jatuh rendah. Makin lama makin rendah, dia akan akhirnya jatuh terhempas ke bumi. Dia macam tu. Tapi kalau V dia melebihi daripada linear speed, itu pun problem juga. Kalau melebihi linear speed, maka awak akan jawab dia akan keluar daripada orbit sekarang. Dia akan move to upper orbit. Upper orbit. Sorry lah tulisan tak berapa lama tak menulis. Sambil buat video move to upper orbit. So bergerak keluar daripada orbit asalnya. Ni banyak ni ditanya dalam soalan macam tu. Alright. So soalan nombor 4 selesai. Saya akan sambung soalan seterusnya dalam bahagian seterusnya lah. Sebab I guess terlampau panjang dah ni. Dah 38 nak masuk 40 minit Saya harap perkongsian saya dapat dapat bagi manfaat pada awak lah. Dapat bagi manfaat pada awak. Tolong share, dan juga kalau ada apa-apa yang perlu dikomen di bawah, suggestion ataupun ada pengiraan saya yang tak tepat, ada kata-kata saya yang BMBI dia tak berapa selari, boleh komen dekat bawah. Thank you. Jumpa lagi dalam bahagian seterusnya. Bye. Assalamualaikum.